tubuh badan ini, fizikal seperti kesihatan dan kecantikan, atau berbangga dengan faktor-faktor luaran seperti harta, kemagahan sahabat handai dan teman-teman rapat. Ni tuan-tuan, benda-benda macam ni lah yang sebenarnya melalaikan manusia daripada mengingati akhirat. Ingat dunia saja, akhirat mereka lupa kan. Orang seperti ini lupa akhirat itulah sebenarnya tempat tinggal yang kekal selama-lamanya. Yang kedua, majaran tersebut dalam Al-Quran perkataan kubur. Antaranya ialah yang tersebut dalam surah ini. Sebenarnya menziarahi kubur merupakan ubat yang paling mujarab bagi mengubati hati yang keras, kerana amal ini mengingatkan seorang tentang mati dan hari akhirat. Perkataan tersebut akan menjadikan kita kurang berangan-angan, bersikap zuhud terhadap dunia. Zuhud itu maksudnya bersikap sederhana saja, tidak melampau-lampau mengejar dunia dan tidak terpengaruh dengan tarikannya, sebagaimana dinyatakan dalam hadis-hadis yang thabit. Imam At-Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW melaknat para wanita pengunjung kubur. Beberapa ahli ilmu berpendapat penilaian ini adalah sebelum Nabi SAW memberi kelonggaran dalam menziarahi kubur. Sebaik saja nak bagi dia memberi kelonggaran, maka termasuklah sekali lelaki dan wanita dibenarkan menziarahi kubur. Sebagian ulama berkata adapun hukum menziarahi kubur oleh kaum wanita adalah makruh, kerana wanita lebih kurang sabar dan mudah diruntun oleh rasa sedih dan pilu. Itu dia. Jelas kat situ. Orang wanita boleh ziarah kubur tapi hukumnya makruh, tak digalakkan. Baiklah, perempuan ni kalau pergi kubur sedan tu adalah satu perkara yang lamrah bagi mereka. Sebagai kesimpulannya, amalan menziarahi kubur oleh golongan lelaki telah disepakati oleh para ulama, manakala melibatkan golongan wanita pula masih diperdebatkan. Golongan anak gadis muda diharamkan keluar sama sekali dan hanya diharuskan kepada golongan wanita yang sudah tua sahaja. Namun diharuskan kepada mereka semua untuk keluar jika ia berasingan daripada kaum lelaki. Namun jika berlaku fitnah akibat percampuran lelaki dan wanita, maka adalah haram. Ini berkaitan dengan hukum-hukum menziarahi kubur. Ketiga, para ulama berpesan hati naklah dirawat dengan 3 perkara, iaitu mentaati Allah, banyak mengingati mati dan pergi menziarahi kubur orang-orang Islam. 3 perkara mengubat hati. Taat kepada Allah, banyak ingat mati dan ziarah kubur. Dalam surah ini Allah SWT mengulangi ancaman demi ancaman untuk memantapkan keyakinan tentang benarnya azab kubur dan azab akhirat. Bahawa segala yang dijanjikan oleh Allah kepada kita seperti kebaikan kita selepas mati dan perkara-perkara yang berikutan dengannya adalah betul dan benar berlaku. Kemudian Allah SWT mengulangi semula ancaman dan peringatan bahawa jika manusia tidak melakukan amalan soleh dan tidak meninggalkan sikap berbangga dengan harta, anak-anak dan sahabat rapat, mereka pasti akan menyesal dan akan menderita terseksa pada hari kiamat kelak. Inilah sebenarnya apa yang ada dalam surah At-Takasur ini. Allah Ta'ala memberi ancaman, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, jangan sekali-kali begitu, kamu akan sekiranya kamu mengetahui dengan ilmu yang yakin, pasti kamu akan melihat seksa neraka jahanam itu, pasti kamu akan melihat, kerana pasti kamu akan ditanya tentang apa-apa yang kamu kerjakan di dunia pada hari itu. Jadi ini adalah ancaman Allah SWT pada manusia yang leka, yang alpa. Kerana segala-gala harta di dunia itu tak akan menyelamatkan diri sipulan ini apabila bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh jadi barang tukaran pun, tak boleh. Yang kelima, Allah SWT menampilkan ancamannya lagi dengan menggunakan qasam atau sumpah mahzuf, andaiannya, demi Allah kamu akan melihat neraka jahanam, la tarawunnal jahim. Kita ini ditujukan kepada orang-orang kafir yang pasti akan masuk neraka. Ada ulama yang mengatakan bahawa khitab ini, ungkapan ini umum seperti firman Allah SWT, wa inna minkum illa wariduha, surah Azim, dan tiada seorang pun yang antara kamu melainkan akan sampai kepadanya. Ayat 71 surah Maryam. Neraka adalah tempat penginapan bagi orang kafir, manakala bagi orang mukmin pula ia adalah laluan sahaja. Kerana Allah SWT menegaskan
dan manusia melihat neraka jahim dengan mata hati dan mata kepala mereka sendiri pada hari kiamat nanti. Kerana benda-benda yang gaib dalam alam akhirat itu semuanya akan zahir, dapat dilihat oleh mata kasar kita di dalam alam akhirat. Syurga, neraka, semuanya itu akan dapat dilihat dengan jelas ni pada alam akhir dia, dalam alam akhirat nanti. Yang keenam, manusia juga akan disoal tentang segala jenis nikmat dunia yang dicapai di akhirat kelak. Nikmat rumah, tempat berteduh, termasuklah bayangan pokok-pokok, keselesaan hidup dan kesenangan, kesihatan, waktu lapang, keamanan pakaian dan sebagainya. Semua orang akan disoal siasat. Soalan terhadap orang kafir adalah sebagai penghinaan kerana mereka tidak bersyukur. Manakala soal kepada orang mukmin adalah suatu penghormatan kerana mereka bersyukur. Kesyukuran sebenarnya adalah nikmat mengatasi segala nikmat. Syukur macam kita lah, bersyukur hari ni masih lagi hidup. Kerana nikmat hidup itu tak boleh ditukar dengan segala harta di atas dunia ni. Manakala suasana adalah dalam kerangka pengadilan. Ada pendapat yang mengatakan bahawa kalau suasana itu berlaku selepas orang kafir masuk neraka, maka itu dikira sebagai penghinaan pada mereka. Namun pendapat pertama lebih tepat. Itu dia sebenarnya. Sebelum masuk ke syurga neraka ni, pengadilan itu dijalankan dulu. Itulah ada yang mengatakan jarak masa antara bermulanya hisab dengan nak bergerak masuk ke syurga itu sangat lama, beratus-ratus tahun lamanya. Itu mengikut kiraan manusia. Di sana kita tak tahulah. Kerana kiraan masa dia alam akhirat pun adalah perkara yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai perkara as-sam'iyat. Jadi itu dia pengajaran dan hukum hakam surah At-Takatsur. Maka kita selesailah mengambil 2 kuliah untuk membincangkan surah At-Takatsur ini pada minggu ini. Pada kuliah kali ini ialah tafsirnya. Setelah kuliah lepas kita membincangkan pengenalan hukum hakam, tajwid dan terjemahan harfiahnya. Jadi selesailah kupasan tafsir surah At-Takatsur. InsyaAllah pada kuliah kita akan datang kita akan sambung dengan kupasan surah antara surah yang terpendek dalam Al-Quran, itu surah Al-As pada muka surat 395. InsyaAllah izin Allah SWT kita akan bertemu pada kuliah yang akan datang. Dan segala apa-apa yang kita sampaikan kuliah ini, biarlah ia menjadi pengajaran untuk kita, suami isteri, anak-anak kita dalam kehidupan kita yang sementara ni yang kita dah sebutkan tadi. Dan mudah-mudahan kehidupan kita akan diberkati dari rahmat Allah SWT di dunia sampai ke akhirat. Dan kalau ada di sisi kuliah ini yang mungkin tuan-tuan rasa tidak mencukupi, ia adalah kekurangan dari diri saya, dan saya mohon maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian ni. Wallahu a'lam bishawab. Aku lupa dah tahu azan diulakum. Kita akhiri kuliah kita dengan kali ini dengan tasbih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wassalamu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafran bari tafsuma. Allahumma inna nad'uka fi nabiyina wa na'udzuka min syururihim. Allahumma badi syamlahum wa farid jam'ahum wa syatika wa tawazzal al-muslimin kilabi. Ya qahhar ya jabbar ya mutakim ya Allah ya Allah ya Allah. اللهم انزل الكتاب وانزل سوازم الاحزاب يهزم وصل الله في المستشفى ربنا زين امزه وما يكون ربنا ائتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا واليك المصير ربنا اغفر لنا دعانا مسنا ولمنا ولقنا وعملنا في هذه المبارك من شر سفر مبارك سمع علمت علم عليك المريم لنا فيها اسم لا تدفع فيها سماء والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا منكم تقبل بالله التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله.